Disarankan membaca surah-surah Al-Quran yang boleh membantu pertahanan diri kita semua sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir, sudi setia lagi mengikuti kisah-kisah seram dalam kisah seram alam jin. Aku nak ambil kesempatan dekat sini nak ucapkan tahniah kepada filem Mat Kilau kerana sambutan yang sangat menggalakkan. Ya, filem yang sangat membanggakan orang Melayu di tanah air. Tapi dalam masa yang sama, aku pun ada kisah sebenarnya berkaitan dengan zaman-zaman dulu orang-orang Melayu ni. Cerita ni sebenarnya cerita yang disampaikan oleh orang tua kepada orang tua, cerita nenek moyang kita dulu lah. Aku akan dedahkan dalam bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Kemerdekaan ni sebenarnya definisi dia sangat luas. Yang aku faham, kemerdekaan ni adalah kebebasan. Jadi memang ada kena mengena dengan cerita yang aku bakal kongsikan sedikit masa lagi di bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Okey, tanpa membuang masa, kalian semua mesti tahu aktiviti paranormal oleh kebanyakan kumpulan yang sangat gemar menjadikan tempat yang sememangnya popular seperti Highland Tower, Villa Nabila, Lebuh Raya Karak, Amber Court Genting Highland, Taman Tema Mimalan, Kediaman Mona Fendi, Kelly Kasser dan macam-macam lagi lah tempat yang sedia maklum memang popular dengan kisah seramnya. Agak-agak kalian muak tak? Aku tak kata cerita tu muak, tak. Tetapi agak-agak kalian kan asyik dengar cerita yang sama je. Walhal kalau kita Google, ada macam-macam versi cerita yang kita mudah perolehi daripada internet ni. Okey, sekarang macam ni. Kalian semua nak dengar tak ada satu kisah yang tak ada kena-mengena pun dengan lokasi popular tadi tu? Kisah seram kali ni memang luar biasa lainnya. Dengarkan. Kisah ni berlaku tahun berapa tu aku dah lupa dah. Lokasi pun tak diberitahu di mana. Cuma yang pastinya dekat negeri Selangor. Mereka ni nak buat paranormal lah kan dekat satu rumah kosong ni. Bukan kali pertama, agak dah biasa jugalah aktiviti diorang ni buat paranormal. Tapi kali ni merubah segala-galanya pada setiap diri mereka ni. Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka pun dah set dah nak pergi ambush satu rumah kosong ni pada Khamis malam Jumaat bermula jam 2 pagi ke atas. Daripada apa yang digambarkan, rumah kosong ni tidaklah popular pun. Rumah kosong yang biasa je, tapi nampak terselahnya keseraman dan angkernya rumah tu disebabkan rumah tu agak jauh ke dalam semak-semak hutan kecil daripada kediaman penempatan awam. Dikabarkan juga masing-masing tak tahu cerita asal-usul kewujudan rumah ni. Pergi berlima, naik satu kereta jam 2 pagi lebih. Nak sampai ke rumah ni, mereka kena parking kereta dekat jalan utama. Kemudian kena redah sikit semak-semak yang tinggi. Lepas tu kena melepasi sikit beberapa pokok yang agak besar. Barulah sampai ke rumah tu. Katanya masa nak redah samak-sama tu agak senang juga sebab macam dah ada laluan. Ya, macam dah dipijak-pijak. Tak tahulah, mungkin sebab dah ada orang pernah lalu situ ke, ada babi hutan ke, ataupun mak ganja mak dada ke, ya. Wallahualam. Tapi memang ada macam laluan-laluan tapak kaki macam tu. Redah punya redah, akhirnya sampailah mereka berlima ni dekat rumah tu. Mereka ni tak adalah ada kelengkapan kamera mahal bagai apa semua kan. Masing-masing guna telefon bimbit je. Sampai di rumah tu, rupa-rupanya ada 2 buah bangunan rumah, iaitu yang paling depan rumah yang agak besar. Tetapi dekat belakang rupanya masih lagi terdapat satu bangunan rumah yang agak kecil berbanding dengan rumah di depan. Patutlah tak nampak rumah kecil tu sebab terselindung dengan rumah yang depan yang agak besar ni. Jadi mereka berpecah lah. 3 orang masuk dekat rumah depan dan 2 orang masuk di rumah kecil belakang.
Yang 3 orang ni masuk dulu rumah depan, yang lagi 2 ni berjalan pergi ke rumah belakang. Kita tumpu dulu kisahnya pada 2 orang yang pergi rumah belakang ni. Aku bagi nama samaran sebagai Lan dan juga Ayub. Yang melangkah masuk ke dalam rumah tu adalah Lan, kemudian barulah disusuli dengan Ayub. Terjah ruang tamu dulu ya, nak hilangkan perasaan takut mereka ni, mereka pun berbual-bual lah kan. Kemudian terus pergi ke bahagian dapur. Bilik abaikan dulu ya, nampak macam rushing nak cepat-cepat, mungkin dah timbul perasaan takut agaknya. Telefon masing-masing dekat tangan ni, sambil menuluh, sambil merakam. Tiba-tiba telefon si Lan ni berbunyi. Bila Lan lihat telefon tu, rupa-rupanya si Arif, nama samaran si Arif, yang salah satu daripada 3 orang yang masuk rumah depan tu, dia call si Lan. Ya, Lan pun jawab lah panggilan Arif ni, sambil Lan ni loudspeaker supaya dia dan juga Ayub boleh dengar sekali apa yang Arif cuba sampaikan. Assalamualaikum Arif. Kenapa? Belum sempat Lan menghabiskan ayatnya di mulut, si Arif ni pancuk ayat dia sambil bercakap dengan nada yang sangat cemas. Lan, kamu keluar sekarang Lan. Cepat, aku nak kamu berlari sekarang juga Lan. Cepatlah, larilah, lari. Lan dengan Ayub apa lagi? Larilah. Apa nak tunggu lagi kan? Sambil berlari tu, sambil diorang tergelak sangkan mungkin diorang ni berdua ni enjoy agaknya. Sampai je si Lan ni dekat pintu masuk rumah depan, terus Lan tegur si Arif yang call dia dengan suara cemas tadi tu. Lan pun berkata lah kan pada si Arif, dah kenapa Arif? Betul lah kamu ni, jangan buat main-main lah, penat lah aku Arif. Tapi kalian semua, raut muka wajah Lan yang happy tadi tu auto hilang secara mengejut. Lan terkasima, Lan terkejut, muka dia terus panik sebab apa yang Lan nampak dekat situ rupa-rupanya rasa kalian kan apa yang dia nampak? Rupa-rupanya Lan nampak Ayub dekat Arif. Ayub ada dekat dengan diorang bertiga ni. Jadi siapa yang follow Lan dari tadi? Siapa yang sembang dengan dia dari tadi? Siapa yang gelak-gelak dengan dia dari tadi? Aku sebenarnya nak jelaskan tahu apa yang berlaku, tapi aku nak tangguhkan dulu. Nanti dulu kita kena masuk feels dalam kisah ni. Lan rasa macam nak pitam, lemah kaki dengan bahu dia ni. Tapi salah seorang kawan diorang ni sambut Lan, Papa Lan, tampar muka Lan. Arif terus teriak lagi. Udah. Jom, dah. Cabut. Apa tunggu lagi kan? Cabut, berlarilah mereka berlima ni. Yang paling depan Arif, Lan pula second last, Ayub yang paling belakang. Lan sambil berlari tu masih lagi tak perhati, bertanya pada Arif tau. Tak perhati agamaknya. Arif, Arif, apa ni Arif? Apa yang dah berlaku ni Arif? Ayub, kamu bukan dengan aku tadi ke Ayub? Arif tak sahut pun soalan Lan tu, tapi Ayub yang sahut soalan tu. Sambil diorang berlari ni, Ayub pun cakap, kat kereta nanti korang akan tahu. Bila diorang sampai je kat kereta, si Arif ni yang sampai dulu ni, Masya Allah, Arif terus menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Allah, Allahu Akbar. Menitis air mata Arif sebab perasaan terkejut, perasaan takut, perasaan cemas, semua sekali lah perasaan tu. Lepas tu sorang-sorang tiba dekat kereta. Kesemua dekat situ, semua terduduk, semua tergamam. Ada yang mencangkung, ada yang masuk kereta. Ya Allahu Akbar. Kalian nak tahu ke apa yang membuatkan Arif menjerit menangis? Apa yang buat kawan-kawan dia yang lain pun turut sama breakdown? Nak tahu sebab apa? Arif dan kawan-kawan dia nampak Ayub tengah terbaring melentang ke atas tanah, tak sedarkan diri betul-betul di sebelah kereta. Ayub terbaring kaku dekat sebelah kereta, tak sedarkan diri. Allahu Akbar. Habis tu siapa yang tadi ikut silan tu tadi, yang ikut masuk dekat dia orang bertiga jadi berempat tu?
Kemudian si Lan tu tadi tu ya kalian semua, rupanya seawal dari mereka nak memulakan langkah nak meredam masuk dalam semak tadi tu, masa itulah si Ayub ni dah pengsan awal-awal dekat situ. Tak ada siapa pun yang perasan, yang sedar Ayub ni dah pengsan. Mereka pun angkat si Ayub ni masuk dalam kereta, belah lah dari situ kan. Nak tunggu apa lagi? Lan lah orang yang paling kesian, sebab dari awal lagi naik kereta sampailah ke rumah, badan dia vibrate, menggigil, menggeletar, dah macam orang gila. Okey, aku singkatkan cerita, aku jelaskan kat sini situasi yang sebenarnya yang berlaku. Arif kata pada asalnya memanglah mereka bertiga ni masuk dekat rumah depan ni dulu, tapi masa mereka masuk ni, mereka terus tuju ke dapur. Dekat dapur tu, tingkap dapur tu terbuka, jadi jelaslah kelihatan Lan sedang menuju ke pintu masuk rumah belakang. Tiba-tiba apa yang mengejutkan mereka bertiga ni, mereka nampak Lan berjalan masuk dekat rumah belakang ditemani dengan kain putih berambut panjang di belakang dia. Bukan si Ayub tu, tapi mereka nampak kain putih rambut panjang yang sedang temankan Lan dari belakang. Arif dan kawan-kawannya yang lain terkejutlah kan, siapa yang ikut Lan dari belakang tu. Jadi bila mereka ni bertiga ni berpandangan satu sama lain, terkejut lagi sekali sebab si Ayub ni ada dekat diorang pula. Bermakna mereka bukanlah bertiga, tapi berempat, termasuklah si Ayub yang berada di paling belakang sekali dengan diorang ni. Itulah Arif call Lan, suruh Lan ni lari. Walhal mereka semua tak sedar sebenarnya tak ada pun kewujudan Ayub dekat situ dari awal-awal lagi, sebab Ayub ni dah collapse, dah pengsan masa diorang nak redam masuk semak samun tadi tu. Nampak tak? Dari awal lagi benda tu dah mainkan diorang. Diorang dah dipermainkan daripada awal lagi. Nampak tak? Siapa yang mainkan siapa? Siapa yang cerdik dekat sini? Siapa yang kurang cerdik dekat sini? Jangan main-main. Apa yang jadi seterusnya? Wallahualam, tak diceritakan pula. Demam ke, ya, kena berubat ke, apa ke, itu ke, ini ke, tak dinyatakan pula. Cerita tu habis macam tu je. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat dekat sini? Kesimpulan yang kita dapat dekat sini adalah tak perlulah pergi ke tempat famous yang menyeramkan. Cukuplah sekadar rumah kosong yang berhampiran dengan kita pun dah boleh mendatangkan pengalaman ngeri buat kita. Ada rezeki dengan tak ada rezeki ya, kena ganggu dengan benda-benda tu. Tapi kan, kalau boleh elakkanlah. Bahaya sebenarnya kena ganggu ni. Once kita ni kalau dah kena ganggu, siapa yang pernah alami gangguan yang macam ni? Panjang ceritanya nanti. Susah. Kalian mesti terfikir, mana aku dapat cerita ni? Cerita ni sebenarnya dikisahkan kepada dia, dikisahkan kepada dia, dikisahkan kepada dia, dikisahkan kepada dia, dan dikisahkan kepada dia. Dan akhirnya sampailah kepada aku. Bermaksud apa? Cerita atas orang, atas orang, atas orang, atas orang, atas orang. So aku tak tahu kesahihan cerita ni. Seperti aku harap korang semua anggaplah ianya satu kisah seram. Dan bagi aku ada poin yang kita boleh dapat dekat situ. Apa dia? Macam aku sebut tadilah, nak seram tak semestinya kita kena pergi ke tempat yang famous. Tak perlu pergi je rumah kosong. Kalau ada rezeki, adalah kena ganggu. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like, on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman yang angker yang ingin dikongsikan kepada umum, bolehlah PM aku dalam Messenger Facebook. InsyaAllah jika diberi keizinan, jika diberi peluang, jika diberi ruang, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk tatapan ke semua yang hadir. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berjumpa lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang selanjutnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا